Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Ustaz Tuan Haji Abdullah, Presiden Kuasa Masjid Mustaqim Seriap Karangan Perlis, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk makluman semua, pada hari ini tarikh 20 November bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir, dan tajuk kita hari ini sambungan bab wasiat. Kita ada satu bab tuan, sambungan yang hari itu 2-3 bab itu, iaitu larangan memberi wasiat saat sakaratul maut. Cerita dia bila mai nak mati, hak nyawa ikan tu bahasa pelik tau kan, nak mati dah ni, barulah teringat nak bagi sedekah, barulah teringat nak bagi apa wasiat apa benda ke. Benda tu tuan Nabi larang tuan. Sebab apa? Dah nak mai hujung-hujung nyawa baru teringat nak sedekah, baru teringat nak infak, baru teringat dapat kebaikan. Jadi Nabi larang tuan rupanya. Kita nak apakah dalil tentang tajuk kita hari ni? Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok sikit berkaitan dengan ketika sakaratul maut datang. Macam mana tuan? Maut mai ni apa yang jadi, apa yang patut kita buat. Kita tengok dulu apakah cerita dia tentang orang yang hampir mati ni tuan. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Nikmati secara pelan-pelan nafasmu yang sekarang engkau hirup dengan mudah. Hiruplah dengan hidungmu, nafasmu dalam. Lah ni tuan, kita lah duk hidup lah ni, nyawa lah puas tarik nafas, seronok tuan. Apa? Masuk oksigen, keluar apa tu kita punya carbon dioxide, kita punya apa tu dioksida. Ya tuan, itu kita bernafas hari-hari. Allah tak cas kupang pun tuan. Kalau sakit tuan, duduk di hospital tuan, dia pakai alat tuan pernafasan. Bayangkan kalau kita bayar tuan, sehari setong RM1 pun. Bayangkan kalau 30 hari RM30 tuan. Setahun tuan 365 hari. Bayangkanlah RM365. Tu baru satu hari RM1. Umur kita berapa ni? 70 tahun tuan dalam ni. 60 tahun dah. Kali pula dengan 12 bulan sebagainya. Berapa ribu, berapa juta tuan kita nak bayar. Tu baru nyawa tuan, baru oksigen. Bayangkan tuan. Belum datang keadaan sakaratul maut. Telah datanglah waktu sakaratul maut. Itu apa? Yang sebenar-benarnya. Kita duk rasa bilalah nak mati ni. Tu duk rasa-rasa. Bila main betul tu surah Al-Qaf kata, datanglah sakaratul maut tu dengan waktu yang betul-betulnya, sebenar-benarnya. Dan hari itu, masa tu, saat tu tuan. Benda tu lah yang kita duk lari lah ni. Bila lah nak mati, nanti kot lambat lagi lah. Duk rasa dan lagi, duk rasa lambat lagi. Tu kita rasa tak apalah, tunggu saat nak taubat ke, nak ibadah ke, nak beramal soleh ke. Walaupun PKP tuan, masa awal itu di bulan 3, semua bakal takut. Bahkan saya sendiri pun nak keluar rumah ni nak pakai sarung tangan tengok ni. Semua tak tu. Pakai mask kan. Hari tu saya duk ingat ada dekat opok. Jalan sunyi ni. Kita keluar tu rasa betul ke ni? Sunyi sungguh tuan. Dia rasa macam takut dah. Sedangkan orang beri ujian tuan. Nak mati tu lagi mana kat kita tuan. Tu dia beri ujian, dia beritahu dulu. Ni virus, ni ada duk ni. Apa tu sana sini sebagainya. Jadi tu kita takut dalam kematian. Tapi bila main maut ni, dia tak boleh lari daripada kita tuan. Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi, demi Allah, seakan-akan
kedua sisi badanku dimasukkan ke dalam tempat yang sempit. Amru bin As ni dah, sahabat Nabi ni dah, dia apa? Dia kata, macam mana mati ni dihimpit ke tulang ni? Yang nak rasa ni sesak, nafas sempit, sesempitnya tuan. Dan seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Nyawa tuan, hak. Kalau tuan kena penyakit loh tuan, tak apa kita ni penat tuan, kena hingus dah. Nak nyawa pun ke mulut. Nyawa tak lepas tuan. Tu baru sesak nafas. Tak main asma lagi, tak main nak mati lagi tuan. Bila main nak mati tuan, bayangkan lubang nyawa ni, hidung dua luas tuan. Tak ada nyawa hidung, mulut bernyawa lagi. Ni dua-dua tak boleh tuan. Bayangkan macam mana kita tuan. Belum selesai itu, dan seakan-akan batang pohon berduri dipukulkan dari telapak kakiku sampai kepala. Habis tuan, duri tuan. Ni kayu duri, pokok kaktus tuan contohnya. Pokok kaktus tu ambil sakai kaki tuan ni sampai ke atas tuan. Tu yang kita boleh sakai. Tapi sakarat tuan betapa perihnya ataupun dia punya sakitnya tuan. Itulah sakaratul maut. Hai para ikhwah, silakan ambil nafasmu dalam-dalam sebelum sakaratul maut. Gunakan nafas tersebut untuk ke atas. Jadi masalah tuan, sebelum sakarat tuan, kita guna sebaik-baiknya. Nyawa kita, masa yang ada ni, yang Allah sayang bagi masa ni. Kalau fikir balik, adik-beradik aku ada 6 orang. Tapi ni yang bosu tak ada dah. Yang tengah tak ada. Ni aku yang sulung ni. Kalau ikut dalam logiknya, aku pergi dulu. Tapi tak, kita ada lagi tuan. Sebab apa kita ada tuan? Mesti ada sebab. Tuan, tengok balik, muhasabah balik. Rupanya Allah sayang kita ni. Sebab apa? Dipanjangkan umur ni untuk kita kembali padanya. Kau amalan tak cukup tuan, percukupkan amalan kita. Mungkin kita rasa, aku sayanglah adik aku ni, pergi dulu pada kita. Betul tuan. Tapi Allah sayang dia lagi. Kita pun Allah sayang juga. Sebab apa? Gunakan masa yang ada ni beribadah padanya. Minta ampun padanya. Bertaubat tuan. Taubat nasuha tuan. Ambil apa peluang yang ada tuan. Kita cari tuan pahala-pahala, mutiara-mutiara yang Allah tinggal bagi kita ni, Nabi tinggal ni, kita ambil tuan untuk kita guna akhirat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dia kata apa? Jangan kamu takut dan jangan kamu rasa sedih, dan bergembiralah mereka dengan jannah syurga yang mana telah dijanjikan Allah kepadamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau kita amalan cukup tuan, seronok tuan. Lah ni meninggal tak apa. Ya Allah, aku rindukan kau, aku nak kembali pada kau. Datanglah kepada aku. Apa tu? Aku telah bersedia ya Allah. Kalau kita bersedia lah. Yang kita lah takut apa? Tak sedia macam-macam lagi. Diri tak lepas. Anak isteri kalau tinggal pun, haru ni. Aku balik sekali lagi ni, dah kena tegak tu. Maya ada maghrib, maya ada Aisyah ni. Ulang. Tu kita ada kan? Kita tak ada, tak tahu macam mana. Tu bab semaya. Bab pahala lagi, bab dosa lagi, bab apa tu rezeki lagi, halal haram, banyak benda kan. Jadi cerita ada, kembalilah pada Allah. Diri kita tu kita perkelia tu. Kalau kita tengok tuan, isteri kita, anak kita, suami kita, keluarga kita, masyarakat kita, jiran kita semua tu. Jadi pertama sekali berbetul kita tu. Kalau kita berbetul kita tuan, insya-Allah masing-masing berbetul. Dan tengok pula anak-anak tuan masing-masing, keluarga masing-masing. Sebab tu nampak tuan, kunu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu ni dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Nampak? Diri kita dulu, peda dulu, baru tengok keluarga kita. Ni dah tengok orang, anak orang sebagainya. Betul, ambil bak jugalah jiran sebagainya. Tapi tengok dulu kita ni, lepas tak lepas, clear tak clear tuan. Akhirnya kalau sudah kita mikir seperti ini, maka tidak ada lagi untuk mewah-mewah dunia. Tidak ada lagi untuk lalai-lalai. Tidak ada lagi untuk leha-leha. Kalau kita tahu nak mati ni tak lama mana tuan, tak ada dah mewah-mewah dunia ni, ralik-ralik alpa ni. Kita nak gembak tuan, tuan. Seronok tuan hidup dunia lah. Nikmatilah hidup dunia ni. Tapi pastikan kita cukup bekalan akhirat. Sebab apa? Duduk di sana tu selama-lamanya. Dunia ni tempat persinggahan kita sementara. Tidak adalah mempersiapkan bekal.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Dari pertama ni, barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, kembali pada Allah, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Amal soleh kita ni, bekalan kita cukup tak cukup? Kalau kita esok ni nak pergi mana rombongan, bawa bekal cukup tak? Nak pergi lah ke mana, pergi ayak ke? Nak pergi mana ni? Pergi Wang Kelian. Lah ni ramai pergi Wang Kelian. Sebab apa? Tengok matahari naik dan sebagainya. Ramai tuan. Tiba tasuh tu penuh. Orang buat kilau-kilau sebagainya. Kan nak pergi makanan, kalau 5 orang, bawa bekal untuk 5 orang. Tu sehari. Ni bayangkan nanti akhirat tuan. Duduk sana selama-lamanya. Mesti bekal itu pun banyak. Seperti mana? Sesuai dengan kita duduk di sana selama-lamanya. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Surah Al-Kahfi ayat 110. Jadi siap bekalan tadi dan jangan sekutu Allah. Kan? Dengan apa? Ibadah selain pada Allah. Kan? Syirik pada Allah. Pergi jumpa Tok Bomo, tikam nombor ekor. Kan? Percaya benda-benda karut sebagainya. Kan? Benda-benda raib ni sebagainya. Ni semua tu kena berhati-hati. Sebab apa kita nak balik pada Allah ni bersih. Kan? Macam mana kita main sebagai bayi itu bersih, balik pun macam tu juga kita mahu. Kan? Ini tentang apa tu sakarat, apa tu maut. Okey, kita pergi tuan. Ni tajuk kita minggu lepas. Berkaitan dengan ulang kaji, iaitu bab mewasiatkan, larangan mewasiatkan harta lebih sepertiga. Cerita dia ni minggu lepas ni tak boleh kita apa tu tak silap saya bukan tajuk ini. Kalau kita tengok balik tajuk kita ni hari ni tuan. Ulang kaji tiada wasiat bagi ahli waris. Yang tadi ni tajuk 2 minggu lepas. Tajuk minggu lepas itu ni tiada wasiat bagi ahli waris. Ahli waris ni tak ada wasiat tuan. Apa dalilnya? Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu, ia berkata, ya, saya pernah mendengar Rasulullah SAW menegaskan dalam khutbahnya pada waktu Haji Wada. Ketika Nabi dalam khutbah apa tu Jumaat dia tu, Haji Wada tu, dia kata apa? Sesungguhnya Allah benar-benar telah memberi setiap orang yang mempunyai hak dan akan haknya. Setiap orang kita ni ada hak masing-masing. Oleh kerana itu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kalau kita meninggal saja, mak, ayah ke, anak lelaki berapa bahagian, anak perempuan berapa bahagian. Kan? Kemudian kalau tu suami meninggal, tinggal anak, tinggal mak ayah pula, ayah dapat berapa, mak dapat berapa. Dan pecahan dia ada lah. Dan isteri dapat berapa pula. Semua tu ada. Kan? Jadi waris ni, wasiat ni tak ada dah untuk ahli waris. Wasiat ni delay. Nak bagi wasiat dekat orang lain. Contohnya fakir miskin ke, ubat rumah anak yatim ke, sekolah ke, tanah wakaf buat apa tu tanah wakaf tempat kubur ke, perosak masjid ke, sebagai tempat parking ke apa. Contoh itu wasiat. Kalau bagi si Bang Long tu wasiat, nampak lain dah. Kalau Bang Long dapat wasiat, selagi meninggal saja ayah selagi, Bang Long dah wasiat dapat dah. Harta dia pula dapat dah bagian dia. Ni dapat 2, ni dapat 2, ni dapat 1. Tiba-tiba Bang Long dapat, dah lah dapat wasiat dua pecahan tadi. Dapat tanah pula ke atas. Gaduh tuan. Nampak tuan, beza. Sebab kan sebelum mati ni clear siap. Kalau nak bagi clear tuan, ada harta banyak tuan, buat hibah, hadiah. Bang Long dapat tanah tani, Bang Wah dapat tanah tani. Bagi siap-siap lah orang hidup tu. Semua dapat clear. Nanti bila meninggal saja si ayah ni, harta-harta lain pula tu 2/3 tu pecah pula ikut hak masing-masing. Selesai kan? Tapi kalau kita buat pula si Bang Long dapat hadiah, si Bang Wah tak dapat, si Bang Cik tak dapat. Tak kan? Kita baca dah itu ni, seorang tu ayah tu dia bagi hibah, hadiah dekat anak dia ni. Lepas tu mak dia kata apa? Aku tak setuju. Demi Allah, kau pergi jumpa Nabi dulu, tanya Nabi macam mana. Si ayah ni pun pergi jumpa Nabi SAW. Aku dah bagi hadiah pada anak aku ni, sekian. Apa Nabi kata? Kau bagi tak dekat anak lain? Tak bagi. Kalau tak bagi, kau ambil balik harta tu. Nampak tak? Kalau nak bagi hadiah, bagi semua. Kalau tak ada, nak bagi hadiah tak cukup, jangan bagi lagi. Tunggu bagi cukup, baru bagi. Contohlah. Kita sebab apa? Nak bagi clear kan? Kita nak mati, nak meninggal, nak tenang. Alam barzah, akhirat. Tiba-tiba, ni pula kita tak pandai mengurus harta kita. Yang kita tinggal tu gaduh pula. Lagi bahaya kan. Cerita dia, tajuk minggu lepas ni, tak ada waris wasiat ni bagi ahli waris. Wasiat, dia lain.
orang lain tu sepatutnya. Sebab ahli waris tadi dia ada dah bahagian-bahagian dia, tuan-tuan. Ni tajuk minggu lepas. Okey, tapi lagi sikit, tuan-tuan. Sebelum nak meninggal tadi, nak main kata sekarat tadi, apakah talqin, tuan-tuan, kepada si mati ni? Ni kita duduk talqin si mayat, tuan. Apa beza dia, tuan? Donasi dakwah Yufid. Yuk. Talqin artinya ta'lim atau mengajarkan, sehingga inti dari talqin adalah mengajarkan. Talqin mayit berarti mengajarkan orang yang hendak meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat yang paling bermanfaat baginya di akhir hayatnya. Dia sebenarnya tajuk ni bukan talqin mayat, talqin yang nazak nak mati, dia tak mati lagi. Talqin pada orang yang bakal nak mati ni. Sebab cerita dia, kita dah baca lah ni, baca talqin. Rupanya baca talqin ni lepas mati, dia tak ada, tuan. Nabi tak pernah membaca talqin lepas mati. La ilaha illallah, tu talqin. Bila nak guna dia? Ketika orang tu nyawa ikan, duk nazak tu, baca ikut la ilaha illallah, ajak orang tu. Dia dah sakarat, duk nyawa ikan dah, punya nyawa nazak lah ni, kan? Kita ajak dia la ilaha illallah. Itu talqin, kan? Yang tu jadilah ni talqin lepas mati tu bukan talqin bahasa kita lah. Kita buh ni sebagai apa? Bahasa apa tu? Apa tu panggil apa? Orang panggil apa, adat kita. Lepas mati baca talqin. Istilah tu ternyata bukan baca talqin, itu baca tazkirah ataupun tausiah. Kepada siapa? Kepada orang yang mai tu ambil pengajaran. Kawan kita ni dah meninggal, saudara kita dah meninggal, kita macam mana pula? Itu tujuan dia. Tapi dak ni bila mai mereka mau katalah apa mak. Tak ada tu. Cerita dia kan, yang betulnya kita beritahu pada orang mai ni macam mana kita bersiap siaga, macam mana ibadah kita nak balik kepada Allah, sama macam sahabat kita yang baru meninggal ni. Itu dia. Jadi bahasa dia talqin ni semasa nak meninggal. Kita tajuk hidayah ni. Itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Talqin merupakan salah satu tugas orang yang hidup kepada saudaranya yang hendak meninggal. Siapa yang nak ajak ni? Kita yang hidup, tugas kita ajak orang yang nak meninggal. Siapa dia? Kalau nak meninggal tu ayah, mak kita ni anak duduk tepi mak ayah kita ni, ajak dia. Kau jumpa tepi jalan, orang duduk siden ke, duduk hoak-hoak, kita ni tak kenal mana pun, yang kita duduk ada tepi tu, kita lah ajak la ilaha illallah. Tu tugas kita, tuan. Jadi siapa dia? Orang yang hidup, ajak yang orang nak mati. Kalau di hospital pun, nurse duduk tepi tu, nurse lah ajak dia sepatutnya. Jadi semua orang yang berhak, yang mana duduk tepi, yang duduk nazak ni, dialah yang ajak la ilaha illallah, tuan. Kita pilih lagi, tuan. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, talqinlah orang yang hendak mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Jadi talqinkanlah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Orang yang nak mati ni, mautakum ni orang yang akan mati, kan, dengan kalimat la ilaha illallah. Kita kena ajak, tuan. Itu Nabi ajak. Hadis Muslim. Kalimat ini ditekankan agar dia bisa mendapatkan surga. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka wajib masuk surga. Jadi man akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimat la ilaha illallah masuk syurga, tuan. Sebab tu kita pulun doa ajak la ilaha illallah, ikutna la ilaha illallah, contoh. Sebab apa? Kalimat akhir tu dia kata la ilaha illallah, syurga lah tempat dia, tuan. Maksudnya kita pulun ajak orang yang nak mati apa? La ilaha illallah. Bukan bertanya pula, ayah, tanah hujung macam mana? Pergi tanya tanah pula. Si bangau. Oh, dia kata apa? Tu dia. Kacau, tuan. Orang nak meninggal, tuan. Hang rasa macam mana ni? Pergi tanya dia rasa macam mana pula. Jangan, tuan. Sebab apa? Dia, tuan, duk bergelombang ni. Yang mana syaitan, iblis, pemadu hasut. Tentulah dia nak ajak mereka ke arah kesesatan. Yang kita pula beri peda balik tauhid dia. La ilaha illallah. Bayangkan, tuan. Dengan sakit dia pula, Yang sakit nak mati lagi. Yang sakit yang lama dulu ni, 5-6 tahun, duk atas kaki. Ni sakit pula sakarat, lain pula, tuan. Bayangkan, jadi ujian, tuan. Kita hidup ni ajak la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Bagaimana cara mentalkin calon mayit? Pertama,
bisikkan kepada orang yang hendak meninggal untuk mengucapkan La ilaha illallah. Cerita dia bukan pergi kuat. Pak Long ikut no, tu dia kuat pula dah. Pergi singa dia ikut no, La ilaha illallah, pelan-pelan tuan. Bukan kuat, bukan cengeng, bukan marah. Pelan-pelan tuan. Misal, wahai ayahku, ucapkanlah La ilaha illallah. Kalau ada ayahlah, mak lah. Kalau beradik ke siapa kan sebutlah. Ikut no, La ilaha illallah. Itu cara tuan. Kedua, bila perlu, tambahkan janji indah di akhirat jika berhasil mengucapkan kalimat tauhid. Kalau perlu pula kita boleh sebut dia La ilaha illallah tuan. Kita sebut janji-janji yang Allah bagi pada siapa yang sebut tu. Misalnya, ucapkan La ilaha illallah, surga akan menantimu. Sebab apa? Nak peringat dia balik. Kalau hang ucap La ilaha illallah ni, syurga menanti kita. Nak peringat balik. Sebab apa? Kita nak meninggal tuan macam-macam. Jadi ujian banyak tuan. Ini seperti yang dilakukan Nabi SAW ketika mengajak Abu Talib untuk mengucapkan La ilaha illallah ketika mendekati kematiannya. Abu Talib ni pak saudara dia. Yang mana tuan, kalau ikut pak Abu Talib ni sayang Nabi. Tak mana Nabi pergi dia ikut Nabi sebagainya, orang marah Nabi sebagainya, dia lawan balik, jangan apa tu ni anak saudara aku sebagainya. Nampak? Sedangkan dia akhir mati dia tak sebut pun La ilaha illallah. Dekati kematiannya. Dari Al-Musayyib bin Al-Hazan, beliau bercerita, ketika Abu Talib hendak meninggal dunia, Nabi SAW menawarkan beliau untuk mengucapkan La ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan La ilaha illallah. Wahai bapa saudaraku, ucap kalimah La ilaha illallah. Dia ajak bapa saudara dia ni dah mati. Kalimat yang akan aku jadikan sebagai alasan pembelaan paman di hadapan Allah. Namun Abu Talib menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Nampak tuan, tapi Abu Talib tolong tuan. Bila tengok benda tuan, ada cerita lain, asal-asal cerita pula kata ketika nak apa tu Nabi ajak tu Abu Talib tentang La ilaha illallah, mai Abu Jahal pula. Mai apa tu orang yang pembesar-pembesar Quraisy ni duk beli dia. Takkan nak ikut Nabi Muhammad ni. Kan? Kita ikut lama dah tok nenek moyang kita ni. Tu sembah lama dah berhala-berhala ni. Lata Uzza ni. Takkan nak buat tuan. Dia mai tuan, depa cerdik, depa peli tuan. Kalau bukan kerana depa ni main tuan, Allah alam dengan izin Allah tuan, mungkin mengucap kalimah La ilaha illallah tuan. Tapi semua tu hidayah Allah dengan izin Allah. Tu nampak tuan, Nabi bagi dah. Wahai bapa saudaraku, mengucapkan La ilaha illallah masuk syurga. Tak boleh mengucap tuan, tak mau tuan. Maksud tu hidayah ni milik Allah. Kita untunglah kita ni yang mengenal agama ni, yang kita nak balik pun nanti dalam keadaan kita tetap dengan iman kita. Kalimah tauhid La ilaha illallah, itu yang penting. Sebab tu tuan, pengakhiran itu yang penting. Husnul khatimah tuan. Ketiga, jangan sampai orang yang meninggal merasa terganggu karena yang mentalkin terlalu sering mengulang-ulang. Yang ketiga pula, jangan nak pergi ulang yang ketiga. La ilaha illallah, ikut no, La ilaha. Dia ulang. Pressure tuan. Jangan tuan. Sebab dia ni nak meninggal, nak mati. Bagi tenang. Sebab dia perlu lawan sebagainya. Ni dok kita tak dengar puas ni, ulang lagi. Jangan tuan. Sebab tu tuan, kena tengok balik. Kerana takut nanti dengan kita duk ajak dia lagi, dia benci pula, dia cemur. Sedangkan dia ikut kalimah La ilaha illallah, tapi duk tekan pressure, dia tak mau sebut tuan. Boleh jadi tuan. Karena ini bisa membuat dia menjadi tidak senang dengan ucapan La ilaha illallah. An-Nawawi mengatakan, para ulama membenci jika terlalu banyak dan terlalu sering ketika mentalkin, agar tidak membuat calon mayit terganggu karena dia sendiri sedang merasakan sakit sehingga membuat hatinya membenci ajakan talqin. Kalau ikut tu bagus, kita ajak dia, tuntun dia, tapi terlampau pressure, terlampau ulang sebagainya, jangan. Sebab apa? Berhati-hati dengan apa pada patut. Tengok keadaan si yang uzur tu tuan. Syarah Sahih Muslim. Al-Dhahabi bercerita, ketika Abdullah bin Mubarak menghadapi kematiannya. Ni sahabat cerita macam mana sahabat Nabi juga, yang mana dia dalam keadaan nazak tuan. Orang yang mentalkinnya terlalu sering mengajak ucapkan La ilaha illallah. Kemudian Abdullah bin Mubarak mengingatkan, Abdullah bin Mubarak ni dia ni sakit. Dia dah tegak lagi orang yang duk ajak dia kalimah La ilaha illallah ni. Apa dia kata tuan? Caramu tidak bagus. Saya khawatir kamu akan mengganggu muslim lain yang kamu talkin setelahku. Bagus dia ajak talqin tadi, tapi cara dia ni agak pressure, agak keras, agak tekan si yang sakit tadi. Apa dia jawab tuan? Jika kamu mentalkinku, lalu aku sudah mengucapkan La ilaha illallah,
Dan setelah itu saya diam, maka biarkan aku. Kalau kita bersamalah, duk ajak orang duk nazak ni, la ilaha illallah, dia pun sebut la ilaha illallah. Sekarang tak apalah, tunggu saya. Ni dah tuan, sebut lagi. Nampak tuan, itu pressure ataupun tekanan. Namun jika aku berbicara lagi, silakan ulangi talqinnya. Aku duk la ilaha illallah, dia ikut lagi. Dia sebut mampu dah, mengacau dah. Orang tanah ni, ni bawah katil, ni bawah mari, bawah tilam. Nak buat apa tak tahulah, bawah tilam apa. Contohnya, kalau dia kata lagu tu, ajak balik. Ikut la ilaha illallah. Tu tak apalah. Sebab apa? Kalimah akhir tu bukan elok tadi. Dah sebut elok, dia pergi macam pula. Bawah tilam lah, bawah katil lah. Bang ni ke, ponsu ni, macam-macam sebut lah. Orang merepek ni, mati ni. Itu perlu ulang balik. La ilaha illallah. Itu cara dia kan. Sampai kalimat la ilaha illallah menjadi ucapan terakhirku. Siar A'lan An-Nubala. Ni para sahabat sendiri yang mana mereka duk ajak orang sahabat mereka meninggal ni, sahabat yang ni pula tegur pula tuan. Kalau kita pun tengok keadaan semasa, macam mana cara kita nak ajak orang talqin ni. Sehingga yang tepat, bisikkan si calon mayit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu tunggu dulu beberapa saat. Jika dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah, jangan ditalqin ulang. Kalau kita ajak elok, dia pun ikut elok pelan-pelan. Dia sengak, biar tuan. Kalau disebut benda lain pula, kita ajak balik kali kedua. Itu cara dia. Jika dia mengucapkan kalimat yang lain atau belum berhasil mengucapkan la ilaha illallah, silahkan ulangi talqinnya. Keempat, jika calon jenazah sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, kali keempat ni dah berjaya dah sebut la ilaha illallah, jangan diajak bicara apapun. Jangan tanya minta apa, jangan tanya apa yang dirasakan, dan seterusnya. Kita ajak elok pula, tanya pula nak ayak ke, nak apa ke, janganlah tuan. Jadi dah dia ni sakarat dah beri sebut la ilaha illallah ni cukup. Jadi itu cara dia hidupi, tanya sesuatu lain pula. Agar kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat tauhid. Jika dia berbicara atau meminta sesuatu, kabulkan permintaannya jika memungkinkan. Setelah itu, talqin ulang. Kelima, apakah menggunakan kalimat perintah, misalnya ucapkan la ilaha illallah, atau cukup kita mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah di dekatnya? Macam mana? Ikut sebut tu cara. Dengar ikut pelan-pelan sebenarnya. Nak kata arahan ke, kata ikut ke, macam mana tuan? Imam Ibnu Utsaimin merinci hal ini dengan melihat kondisi si calon mayit. 1. Jika calon mayit orangnya masih bisa diajak berpikir atau dia orang kafir, maka bisa menggunakan kalimat perintah, bahkan bisa diiringi janji. Misalnya, mari ucapkan la ilaha illallah, surga akan menantimu. Kita dia ni orang kafir ke, sebenarnya dia ni mungkin boleh ni lagi, kita abang dia ikut la ilaha illallah, Allah janji syurga pada kita. Aku meninggal tengah jalan ni, kita tak kenal siapa dia ni, Cina ke, India ke, Melayu ke, ajak tuan la ilaha illallah, syurga nanti ikut saya, kata contohnya. Kita pimpin dia tuan, tak kira siapa pun. Sebab apa? Kalimah akhir tu yang membeza. Kerana dia bukan Islam, dia mengucap pula, kita ajak tuan. Banyak pahalanya. Kita pun boleh, dia pun selamat akhirat dia tuan. 2. Jika calon mayit orangnya lemah, tidak memungkinkan untuk memahami perintah, cukup dibisikkan kalimat tauhid di dekatnya. Kalau dia pun nazar, dia pun duduk koma sebagainya, ajak ke telinga dia la ilaha illallah, ikut pelan-pelan, ajak pelan-pelan tuan di telinga dia la ilaha illallah sampai dia menirukannya. Asyarah Al-Mumti'. Perlu tak dengar, ustaz bunyi ni macam sebut tak jelas. Bukan macam nak kahwin. Nak kahwin tak apalah, sah, terima dia nikah ke apa. Ni dah dia nak mati kan. Yang nak bagi itu hak Allah. Tapi cuma kita ni ajak dia, tuntun dia dan bimbing dia untuk mengucap la ilaha illallah. Catatan, mengapa dalam talqin tidak menyebutkan pernyataan Muhammad Rasulullah? Contoh ada orang tanya juga, macam mana ni? Takkan sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak sebut ke? Yang akhir tu tak lengkap lah. Dia apa jawapan dia tuan? Ada 2 alasan untuk menjawab ini. 1. Kalimat talqin la ilaha illallah itulah yang sesuai dalil. Sebab Nabi sendiri ajak beritahu siapa yang mengucap la ilaha illallah dakhala jannah, masuk syurga.
Kan? Akhir kalimat la ilaha illallah tu syurga tuan. Jadi la ilaha illallah saja. Itu yang ikut dalil yang awalnya. Itulah yang sesuai dalil, sebagaimana dinyatakan dalam hadis di atas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ya artinya, talkinlah orang yang hendak mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Nampak dalam tu Nabi ajak orang nak mati ni la ilaha illallah. Dia tak kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ikut mesti yang tu yang Nabi ajak, sebab nama dia pun ada. Tak, Nabi tak ajak lagu tu. Cukup kalimah la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci Islam. Bila yang tu clear tuan, ilah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dia buang ilah lain, Tuhan-Tuhan lain, berhala-berhala lain, Tauhid lain kecuali Allah. Itu yang sebenarnya tauhid tuan. 2. Bahwa persaksian Muhammad Rasulullah sifatnya mengikuti pernyataan syahadat kalimat tauhid dan menjadi penyempurna. Sehingga dalam kondisi yang sangat singkat dan berat, calon mayit lebih ditekankan untuk mengucapkan la ilaha illallah karena ini yang pokok. Jadi cukup sekadar la ilaha illallah. Itu yang asas dia. Meskipun ketika itu dibaca bersamaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tentu lebih sempurna. Kalau dia boleh kata pula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lagi clear lah, lagi sempurna. Tapi yang asasnya cukup sekadar la ilaha illallah. Syarah Al-Mumti'. Demikian, Allahu a'lam. Ni cerita dia tuan, di talqin ni bila ni sebelum orang tu nak mati, main hujung-hujung nyawa. Jadi cerita dia, kita kena ajak dia. Yang berlaku lah ni, selepas dah simpan semua tu bukan talqin. Itu namanya tazkirah ataupun tausiah, peringatan kepada orang yang mana yang mai tu balik. Mesti tak Nabi kata buat selalu lepas habis meninggal kena sebut talqin, tazkirah apa, tausiah tadi, tazkirah tadi, tak semestinya hari-hari. Kalau hari tu ada 5 meninggal, cukup mungkin 2-3 jenazah kita baca peringatan. 2 lagi cukup sekadar simpan lagu tu saja. Contohlah. Jadi dia kata, oh ni tak sunnah ni, tak baca talqin. Tak juga. Bukan kata mesti kaitan. Sekali mati kena baca seorang-seorang. Tak juga. Jadi ada ketika Nabi baca, ada ketika Nabi tinggalkan. Tengok pada betul lah. Yang betul air pagi ni apa, dah 5-6 hari ni, seminggu 2 sebulan 2 ni tak ada orang meninggal. Meninggal orang pertama tu pada bulan tu kita baca. Kan sehari tu sampai 5-6 kematian. Tak perlu sampai 5-6 kali nak kena baca. Jadi contoh sebenarnya peringatan saja tuan. Okey, tajuk kita hari ni tuan. Larangan memberi wasiat pada saat sakaratul maut. Ada dalil tuan, Nabi larang kita bagi wasiat. Saat bila? Saat kita nak mati tuan. Apa dalilnya? Allah sendiri sebut surah Al-Baqarah ayat 254. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Nampak Allah kata belanjalah duit tu. Yang mana siapa bagi? Allah sendiri bagi. Kan? Dan mana kami bagi kepada kamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Bukan kata belanja apa kan? Bukan belanja beli teh, kopi, air, minum. Ya itu yang kita belanja pun. Makan kita ni. Belanja macam mana? Sedekah tu. Infak, sedekah ke apa ke. Buat dalam hidup ni. Dapat rezeki, bagi sama. Kongsi rezeki kita dengan orang lain. Dapat RM10, sedekah RM1 contohnya. Dapat sate, sedekah RM10. Dapat RM1,000, sedekah sate. Contohlah. Kita kongsi dengan orang. Lagi sedekah, lagi tambah rezeki Allah bagi pada kita. Satu tuan-tuan, Allah kena sampai 700 kali ganda. Satu tangkai pecah pula biji benih tu. Naik pula 7 tangkai, 7 ni pecah. Itu pahala orang yang sedekah tuan. Al-Baqarah ayat 254. Itu yang pertama. Dalil yang kedua lagi, Allah sebut lagi, Allah berfirman, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Apa ingat? Allah bagi kita peringatan dah. Belanjalah duit ni. Bukan duit ni kita nak simpan. Simpan perlulah juga untuk apa? Untuk masa tua sebagainya, masa depan sebagainya. Tapi dok ni simpan tak ingat mana dia. Macam apa? Macam bukit tu, harta dia. Kan rupanya tuan, tak ada guna sekupang pun akhirat tuan. Sebab apa? Yang kita infak lah akan bukti akhirat kelak. Bahkan yang tinggal macam gunung tu jadi fitnah untuk kita pula. Bergaduh adik-beradik, bergaduh anak bini sebab apa? Untuk buat harta pula.
Itu beza pula. Kemudian lalu dia kata di sini, lalu ia berkata, ya Rabbku, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku? Ya Allah, awak engkau tak tangguh aku mati ni. Sampai mana waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Nampak dia tak ada sedekah, dia kata ya Allah, tangguh dululah kematian ni, bagi hidup balik, boleh aku sedekah balik, infak balik kan, untuk bersedekah, untuk apa tu, infak, untuk sebagainya, baik zakat ke apakah kan. Kemudian dia kata lagi, dan Allah sekali-sekali tidak akan menangguh kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Nampak bila malaikat main tuan, tak boleh sesaat lambat. Nak mati cepat pun tak boleh, nak mati lambat pun tak boleh. Dia mesti on time tu datanglah malaikat maut tuan. Dan Allah maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Allah tahu kita ni. Kata aja nak hidup sedekah balik, bagi bangkit, balik hidup pun tak sedekah juga, dia balik. Kita manusia tuan. Allah kenal kita tuan. Al-Munafiqun ayat 10 yang sebelah. Nampak surah Al-Munafiqun. Surah orang yang munafik tuan. Okey, yang ketiga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal? Dalam banyak-banyak sedekah ni, sedekah apa yang paling bagus, yang paling utama? Nabi SAW menjawab, sedekah yang engkau keluarkan pada saat engkau sihat dan kuat. Nampak? Kalau kita sihat lah ni, sedekahlah tuan-tuan. Kita kuat lah ni, kita sihat, sedekahlah tela ni. Itu yang lebih afdal. Sebab apa? Dia walaupun dia sihat, dia tak lupa diri. Bukan sakit pun nak sedekah. Bukan bila main sempit pun nak sedekah. Main teruk, main miskin, main muflis, main apa sebagainya, baru nak sedekah. Dah. Ketika senanglah sedekah. Sebab apa? Dia bersyukur dengan nikmat Allah tuan. Engkau mengharap kaya dan takut miskin. Janganlah kamu tunda hingga nyawa sudah sampai di kerongkongan. Malaikat maut nak ambil nyawa dah. Baru kau kata pula untuk si fulan, ni duit ni si fulan. Tenang nyawa nyawa ikan tu, baru kata ke orang, duit ni wasiat dekat ni dah. Jadi padahal harta itu menjadi si fulan. Sebab apa? Bila dia mati dah, harta tadi bukan dia punya dah. Dia kat dunia tak sedekah, tiba dia nak mati tu baru nak wasiat apa benda, nak bagi ni, nak bagi ni, tak pakai dah. Sebab apa? Bila dia mati saja nanti ada dah waris ni dapat berapa. Kalau dia bagi time nak mati tu, dia telah apa? Dah bagi harta orang lain dah. Nampak tuan? Sebab apa? Harta anak dia, harta isteri dia, harta sebagainya. Tuan. Cerita dia, sementara hidup ni guna peluang yang kita ada ni. Dengan harta yang banyak ni menyebabkan kita rugi akhirat. Kita untung akhirat. Dunia untung, akhirat untung. Hadis Bukhari dan Muslim. Dari yang keempat, dari Bush bin Jahashi Al-Qurashi radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW membaca ayat ini, mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok? Adakah setiap orang dari orang kafir itu ingin masuk ke dalam jannah, syurga yang penuh kenikmatan? Sesekali tidak. Tidak. Orang kafir ni tak boleh masuk ke dalam syurga. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui air mani mereka tu. Nampak tuan, dia cerita dia, bila kita untung lah ni kan, kita beribadah, kita buat amal soleh kan, kita sedekah, infak semua ni, kita orang yang untung tuan. Orang kafir tuan tak ada peluang tuan. Mainlah ke mana pun nak masuk syurga tak boleh tuan. Al-Ma'arij 36-39. Kemudian Rasulullah SAW meludah kepada telapak tangannya sambil berkata, Allah SWT berfirman, hai anak Adam, bagaimana mungkin kamu boleh melemahkan aku, sedangkan akulah yang menciptakan kamu dari tanah seperti ini. Nabi itu contoh. Hingga apabila aku menyempurnakan ciptaanmu, kemudian kamu berjalan dengan mengenakan dua pakaian bergaris, sedangkan bumi telah mengeluh perbuatanmu. Nampak kita main kat dunia ni kan, selai sepinggang ni kita ni naknya. Dah bila kecil, bila besar, boleh mentadbir, boleh bekerja kan. Bahkan dunia pula kata apa? Dia mengeluh panggil kita ni. Buat benda, buat ni, hasil tanaman, hasil macam-macam. Bahkan kadang-kadang tu korek sana, korek sini, tanah apa jereluih tanah, untuk sebenarnya tangan-tangan kita ni. Sebab apa? Kamu terus mengumpul harta, akan tetapi kamu menahannya. Kutip duit, buat duit, tapi tahan, tak mau sedekah. Nampak ni, Allah larang tuan. Dah ambil hasil bumi ni, air sungai, laut apa semua ni, Allah bagi rezeki macam-macam. Bagilah sedekah.
Jangan tahan sedekah tu. Jangan tahan zakat kita. Jangan tahan hak orang yang patut kita kongsi bersama. Hingga apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan, main nyawa tu nak main halkum ni, sakarat tadi, nak main mati tadi, barulah kamu berkata, kita kata pula, aku bersedekah, aku sedekah. Padahal bukan waktunya bersedekah. Nampak tuan? Jadi tuan-tuan, main akhir hayat nanti, barulah kita kalau nak sedekah, duk nyawa-nyawa nanti, nak meninggal dah. Tak tuan. Ten lah kita sedekah. Ten sihat lah sedekah. Ten kaya lah sedekah tuan. Ada banyak, bagi banyak. Ada sikit, bagi sikit. Tak ada masalah tuan. Cuma jangan kita tunggu di akhir-akhir nyawa kita, baru kita nak sedekah. Kita aku bersedekah. Padahal itu bukan waktu bersedekah. Hadis Hasan Ibnu Majah, Ahmad Ibnu Sa'd, dia kuat dengan dalil 2, 3, 4 yang awal tadi. Dengan hadis Nabi yang awal tadi dan juga firman Allah. Okey, kandungan bab tuan. Larangan menunda-nunda wasiat sehingga kondisi sakarat tadi, nyawa-nyawa nak mati tadi, sementara nyawa sudah sampai di kerongkongan. Tak boleh kita tunda wasiat. Nak wasiat, wasiat lah tuan. Aku ada nak wasiat apa ni? Tela buatlah wasiat tuan. Sebagainya bertulis, bagi kita saksi, anti pula kita punya ada hakim ke sebagainya, bagi clear tuan. Kita nak nanti kita meninggal pun clear tuan. Kerana biasanya hal itu akan menimbulkan kerugian dalam wasiat disebabkan terkaitan hak ahli waris dengan hartanya. Sebab apa? Bila mai dah nak mati dah, pun nak sebut wasiat. Tak jadi dah. Kau nanti sebut wasiat pula, tak kena gaya pula. Tak betul dah, kita dah tak waras dah tentu. Kan? Nak mati nanti, bagi wasiat. Tentu nak hujung-hujung tu. So dia tak boleh pakai kan. Kau kita bagi wasiat tentu pula nanti, dia makan hak-hak tadi. Sebab apa? Orang anak-anak tadi dah ada hak-hak dia dah. Kita bagi hak-hak mereka pula. Kemudian kita lagi di sini, oleh kerana itu sebahagian salaf, ni sahabat Nabi ni yang awal, golongan awal berpendapat tentang orang yang kaya. Mereka 2 kali durhaka kepada Allah dengan harta mereka. Orang kaya ni dia 2 kali durhaka kepada Allah. Pertama, mereka bakhil saat harta itu berada di tangan mereka. Yang dia berkaya dulu ni tak sedekah pun. Yang dia ada duit dulu ni, harta dia tak infak pun, tak bayar zakat pun. Itu yang pertama, bakhil yang pertama. Yang ni ketika mereka hidup, dia pun tak bagi pun sekupang pun. Kedua, mereka menghamburkan ketika harta itu terlepas di tangan mereka. Dah nak mati, dah dia tak ada guna dah, sekupang doa untuk mati, dia nak bagi time tu. Nampak tuan? Jadi ada 2 kedudukan pada Allah. Satu, masa hidup tak guna sepenuhnya harta yang dia ada. Bila dah mati, barulah dia nak bagi. Jadi ada 2 kedudukan kepada Allah. Jika orang yang memberi wasiat merugikan pihak ahli waris, maka mereka boleh menolaknya, iaitu apabila wasiat tersebut lebih dari 1/3. Kukuklah ayah atau mak tu wasiat lebih 1/3. Si ada beradik yang mana yang ada waris tadi, dia boleh lawan balik. Maksimum wasiat 1/3 saja. Kita bincang dah itu ni. Selebihnya 2/3 ada hak-hak orang lain dah. Jadi kalau maksimum tu 1/3 saja. Kalau kurang lebih baik tuan. So Nabi kata apa? 1/3 itu pun boleh, tapi itu pun dah banyak. Lepas Nabi ulang kan. Okey, yang seterusnya, orang yang berwasiat mensedekahkan harta atau membebaskan budak, ini hamba, ketika kematian sama seperti orang yang memberi hadiah ketika kenyang. Dah kenyang ni baru bagi hadiah. Macam kita lah, kita dah kenyang, orang bagi lah. Makan pula, tak mau, sedap mana pun, dari fee dah, kenyang. Nasi kambing ke, nasi golek ke, apa tu, macam-macam lah. Paling mana sedap tuan, teh lapang sedap makan. Bila kenyang ni, tengok saja tuan. Jadi, kalau kita dah, dah nak mati dah, baru bagi hadiah, tak jadi dah. Ia tidak merasakan hikmah sedekah. Berkenaan dengan masalah ini, teriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Darda. Namun hadis tersebut tidak sahih, akan tetapi maknanya benar. Walaupun hadis itu tak sahih, tapi maksudnya lebih kurang boleh pakai. Sebab apa? Dia pergi pada yang tadi ni. Cerita dia bila nak mati ni, bagilah hadiah apa, sedekah apa pun tak diterima dah. Itu kata-kata para sahabat. Jadi tuan-tuan, cerita kita lah ni, ten sihat, ten kaya, ten ada harta ni, sedekahlah kita dah. Jangan main ten sakit, ten dah nak mati ni, dah sakarat, baru nak sedekah. Ten tu dia tak ni dah tuan. Jadi tuan tak berguna bagi kita sebenarnya. Dan Allah alam. Saya berhenti dekat ni tuan, tuan nak tanya apa tentang tajuk kita ini berkaitan iaitu apa tu, larangan memberi wasiat saat kita sakarat ataupun saat kita nak mati tuan. Jadi talqin ni ketika mana? Ketika nak mati, itu kita talqin.
Bukan dah mati, dah simpan jenazah baru talqin. Itu bukan. Itu tazkirah ataupun tausiah, peringatan, tuan. Saya tadi nak putih baliklah istilah. Baca talqin, bukan baca talqin, baca tazkirah, baca tausiah. Itu lebih betul, lebih tepat. Cuma masyarakat kita baca talqin, dah mati tu baru baca talqin. Tak betul. Sunnah yang sahihnya talqin pimpin ketika nak mati. Ketika nak sakarat itu ajak la ilaha illallah. Bukan duk pressure pula. Ajak pelan-pelan. Dah sebut mati Zat. Ni sebut benda lain pula. Oh no. Dia sebut ni, dia sebut no. Dia merepek lah. Ajak pula la ilaha illallah. Tu cerita dia. Bukan kata kita duk pressure dia pula. Bahkan nanti dia pula cemui nanti nak sebut, bahaya tuan. Sebab kita tak tahu tuan. Sebab bila meninggal ni iblis syaitan pun tumpang sama nak spesongkan akidah sebagainya tuan. Wallahu alam. Kalau tuan tanya tuan, tajuk ini berkaitan dengan larangan memberi wasiat. InsyaAllah dalam minggu depan dia habis dah bab wasiat, kita akan sentuh bab lain pula kan. Saya tengok di kitab kita ni, yang itu bab yang lain pula. Ada tuan nak tanya tajuk ini? Masuk waktu lah kan? Elok lah. Dah bunyi lah. Kalau apa saya berhenti dekat ni lah. InsyaAllah kita jumpa pula pada minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.